seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya saya sangat lapar. Lalu baginda pergi menemui salah seorang isterinya. Namun beliau berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak memiliki apa-apa selain air. Kemudian baginda pergi menemui isterinya yang lain. Namun isteri baginda ini juga mengatakan hal yang sama. Sehingga kesemua isterinya turut mengatakan hal yang sama. Demi Allah, Tuhan yang mengutuskanmu dengan kebenaran, saya tidak memiliki apa-apa selain air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat sama-sama duduk berkongsi ilmu dengan sahabat-sahabat, dengan tuan-tuan sekalian, kan, walaupun kita masih lagi berdepan dengan suasana pandemik non-alam yang dikenal sebagai COVID-19. Dan sekarang ni kita telah pun memasuki fasa PPN. Dah bukan lagi disebut sebagai fasa PKP. Iaitulah yang dinamakan sebagai Pelan Pemulihan Negara. Dan mudah-mudahan pelan pemulihan negara ini akan berjaya, kita mesti menang, insya-Allah. Dan dalam masa yang sama, kehidupan mesti diteruskan. Dan justru pada hari ini suka untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan akan beberapa pedoman ataupun nasihat, tak lain tak bukan daripada idola kita, daripada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sosok tubuh yang sangat kita kasihi, satu sosok tubuh yang sangat kita rindui, sehingga mana dicemburui oleh para sahabat. Pernah diceritakan satu ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk, sedang santai-santai bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi dikatakan seolah-olah termenung jauh, merindukan, mengingatkan sesuatu. Maka dalam keadaan tersebut, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kan, apakah yang sedang kamu fikirkan? Maka dijawab oleh Rasulullah, kan, sungguh aku sedang merindui akan ikhwanku. Kan, maka ditanya oleh sahabat, bukankah kami ini ikhwanmu ya Rasulullah? Kan, maka dijawab oleh Rasulullah, tidak, kamu adalah sahabatku. Maka siapakah yang dikatakan sebagai ikhwanmu? Ikhwanku ialah orang-orang yang datang selepas aku. Mereka tak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman dengan aku. Siapa mereka itu, tuan-tuan? Tak lain tak bukan kita semua, tuan-tuan. Kita semua hari ini menjadi kerinduan oleh Nabi SAW. Jadi seruan dan ajakan saya yang pertama pada pagi ini, pada tengah hari ini, hendaklah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi SAW sebagai membalas bukti kecintaan kita juga terhadap Nabi SAW. Nabi dah sungguh sayang, sungguh cinta akan umatnya. Apalah sekiranya untuk kita membalas kecintaan tersebut hanya dengan mengungkapkan selawat, yang mana selawat itu tak lain tak bukan juga memberi faedah, memberi kelebihan kepada pengamalnya juga. Tak lain tak bukan kita sendiri yang mengamalkan. Okey, jadi sebelum kita bermula untuk perkongsian pada hari ini, marilah sama-sama kita berselawat satu kali, tuan-tuan, dengan selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس بعدد كل معلوم لك. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi tuan-tuan, hari ini kita akan berkongsi, suka untuk saya membacakan dengan tuan-tuan beberapa hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Susunan Imam An-Nawawi, bukan karangan, susunan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah, dan Riyadhus Shalihin, hadis-hadis ataupun taman-taman syurga bagi orang-orang soleh. Bagi orang-orang soleh ini sifatnya duduk tempatnya di dalam taman-taman syurga. Jadi hari semasa dekat dunia ni kita berangan dulu tuan-tuan. Kita berangan dulu nak masuk syurga. Sebagaimana kalau kita mengharapkan sesuatu yang atas muka bumi ni, kita selalu berangan. Kita nak pakai kereta besar sebagai contoh, pakai kereta mewah sebagai contoh. Kita berangan dulu tuan-tuan. Kita nak ada rumah besar, kita berangan dulu tuan-tuan. Kita nak ada sesuatu, apa-apa saja hajat atas muka bumi ni, kita berangan dulu. Kita buat research dulu. Kita tengok review orang ramai dulu. Jadi hari ini kita review syurga tuan-tuan. Kita review syurga daripada hadis Nabi SAW. Dan hari ini saya akan menceritakan daripada bab kelebihan zakat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kita ambil satu subtopik, iaitulah pada bab al-ithar. Apa maksud isar tuan-tuan? Isar ialah kelebihan sikap mengutamakan orang lain daripada diri sendiri dan memberikan sesuatu kepada orang yang memerlukan. Bertepatan sebagai tuntutan kita. Hari ini dah mula satu kempen. Ada pihak-pihak yang sedang melancarkan kempen, memviralkan satu kempen kibarkan bendera putih. Bagi orang-orang yang betul-betul terkesan dengan PKP ni. Bagi orang-orang yang betul-betul susah, tak ada makanan dekat rumahnya, jadi dilancarkan satu kempen. Kalaulah berasa malu nak pergi minta, kalaulah berasa segan nak bagi tahu jiran sebelah, kalaulah berasa rendah hati nak pergi mengadu dekat keluarga sendiri sekalipun, apa kempen yang sedang dilancarkan oleh netizen sekarang ni ialah kempen mengibarkan bendera putih untuk kita pastikan kita jaga kita. Untuk kita pastikan kita mesti menang dalam COVID ini. Dalam melawan virus COVID-19 ini. Dan al-ithar ini merupakan satu tuntutan daripada Nabi SAW untuk kita saling membantu, bahkan mengutamakan orang lain melebihi diri kita sendiri. InsyaAllah, bab ini dimulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 9 yang berbunyi وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Apa maksudnya? Dan mereka orang-orang muhajirin itu juga mengutamakan orang-orang Ansar lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan yang sangat-sangat memerlukan apa yang mereka berikan itu. Ini kelebihan. Kelebihan yang ditunjukkan, ataupun kita cakap tauladan ni yang sangat baik ditunjukkan oleh orang-orang Ansar tatkala mana mereka menyambut ketibaan Nabi SAW bersama para mujahirin pada muhajirin, tuan-tuan, maaf atas rasul, pada para muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang mana ketika itu mereka berhijrah selai seminggang tuan-tuan, tak ada apa-apa. Jadi siapa yang bantu orang muhajirin ini tak lain tak bukan ialah golongan Ansar, dan Allah rekodkan cerita tersebut dalam surah Al-Hasyr ini ayat 59. Dan salah satu sikap yang sangat baik ditunjukkan orang-orang Ansar apa dia? Mereka melaksanakan al-ithar, iaitulah melebihkan orang lain terhadap diri mereka sendiri sekalipun mereka sangat memerlukan, sekalipun mereka sangat berhajat kepada perkara tersebut, tuan-tuan. Jadi kita terus kepada hadis yang pertama dalam subtopik ini. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun fa arsala ila ba'di nisaihi faqalat walladhi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma thumma arsala ila ukhra faqalat mithla dhalik hatta kunna kulluhunna mithla dhalik la والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله
fantalaqa bihi ila rahlihi faqala liimratihi akrimi dayfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi riwayatin qala liimratihi hal indaki syai'un qalat la illa quta sibyani qala fa'allilihim bi syai'in fa idza aradu al-'asha fanawwimihim wa idza dakhala dayfuna fa utfi'i siraj wa urihi ana na'kul faqa'adu wa akala dayfu wa bata tawin walamma asbaha ghada 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laqad ajiballahu min sani'ikuma bidayfikum al-lail. Apa maksudnya tuan-tuan? Hadis yang agak panjang. Maksud seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya saya sangat lapar. Lalu baginda pergi menemui salah seorang isterinya, namun beliau berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak memiliki apa-apa selain air. Kemudian baginda pergi menemui isterinya yang lain, namun isteri baginda ini juga mengatakan hal yang sama, sehingga kesemua isterinya turut mengatakan hal yang sama. Demi Allah, Tuhan yang mengutuskanmu dengan kebenaran, saya tidak memiliki apa-apa selain air. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapakah yang mahu menerima tetamu ini pada malam ini? Seorang lelaki dari kalangan Ansar berkata, saya, wahai Rasulullah. Lalu lelaki itu membawa orang tadi ke rumahnya dan berkata pada isterinya, muliakanlah tetamu Rasulullah SAW ini. Dan dalam satu riwayat yang lain, berkata pada isterinya, adakah kamu mempunyai makanan? Isterinya menjawab, tidak ada kecuali makanan untuk anak-anak kita. Untuk dia tak ada, tuan-tuan. Untuk anak-anak yang ada. Tak ada, melainkan untuk anak-anak kita. Beliau berkata, lakukanlah sesuatu yang boleh membuat mereka leka. Apabila mereka hendak makan malam, maka dodoikanlah mereka. Apabila tetamu kita telah masuk, padamkanlah lampu dan tunjukkanlah tanda bahawa kita turut makan. Lalu mereka duduk bersama dengan tetamu itu pun menyantap makanan. Sedangkan mereka berdua melalui malam itu dengan perut yang kosong. Ketika hari telah pagi, lelaki tadi pergi menemui Nabi SAW. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah kagum terhadap perlakuan kalian berdua terhadap tetamu kalian semalam. Okay. Menunjukkan mereka tak ada apa-apa, tuan-tuan. Tapi mereka sangat isar. Muliakan tetamu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanan ada untuk anak, untuk dia tak ada. Tapi dimuliakan kepada tetamu tadi. Dan apa ganjarannya? Allah kagum. Bila Allah kagum, pasti Allah akan ganti. Pasti Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik, yang sangat baik daripada apa yang telah mereka hidangkan terhadap tetamu tadi. Terusnya, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah, ta'amul isnaini kafi salasah wa ta'amus salasati kafil arba'ah. Maksudnya, Rasulullah SAW bersabda, makanan dua orang cukup untuk dimakan oleh 3 orang. Dan makanan 3 orang cukup untuk dimakan oleh 4 orang. Ni nak cerita apa? Nak suruh ajak makan sama-sama. Nak suruh ajak makan sama-sama. Kalau sebelum ni, kita biasalah, kita boleh melaksanakan agenda makan dalam talam. Makan dalam talam, makan sama-sama. Satu hidangan, saling suap kawan-kawan yang ada makan dalam talam tersebut. Tapi mungkinlah hari ini wakilnya sedikit berubah. Sehingga menyebabkan tak boleh kita nak melaksanakan sedemikian. Kalau boleh pun dengan keluarga kita sendirilah. Keluarga sendiri kita buatlah dengan keluarga kita. Kita buat dengan keluarga kita. Dengan orang lain tak boleh buat, tak apa. Kita hold tawakuf kejap. Akan datang lepas ni, bila situasi dah semakin membaik, kita buat semula. Tapi nak beritahu, ajak makan sama-sama. Jadi, bila kita nampak ada kawan tu tak makan, kita pun berasa nak ajak dia makan sekali. So, Nabi sebut dah, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Tak ada masalah. Boleh makan sama-sama. Bukannya makan untuk kenyang perut sendiri. Tak ingat dah pada orang yang lain.
Seterusnya hadis yang ketiga, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ash'ariyina idza armalu fil ghadwi aw qalla ta'amu ayalihim bil Madinah jama'u ma kana indahum fi thawbin wahidin thumma iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah fahum minni wa ana minhum. Apa maksudnya, tuan-tuan? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila orang-orang Ash'ar, orang Ash'ar ni satu kabilah, nama satu kabilah Arab Yaman. Orang-orang Arab Yaman ada satu nama kabilah namanya Ash'ar. Jadi bila nak cakap orang-orang Ash'ar, mereka digelarkan sebagai Ash'ariyin. Ash'ariyin. Dan satu ketika apabila orang-orang Ash'ar ini hampir kehabisan bekalan makanan dalam peperangan, ataupun makanan yang diperuntukkan oleh keluarga mereka di tempat tinggal mereka menjadi sedikit, mereka akan mengumpulkan semua makanan yang ada di atas selai kain, kemudian mereka membahagi-bahagikannya sesama mereka di dalam satu bekas yang sama ukurannya. Mereka termasuk daripada saya dan saya pun termasuk daripada mereka, sama dalam melakukan cara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.